proses yang ketiga pula itu dengan mewujudkan unit-unit tertentu. So unit-unit tertentu ni maksudnya organisasi ni perlu mengumpulkan pekerja-pekerja yang melaksanakan tugas yang sama dalam satu kumpulan yang sama. Pekerja yang buat kerja yang sama kena duduk dalam kumpulan yang sama. Contoh kalau pekerja tu ambil order, dia kena duduk dalam kumpulan order. Kalau pekerja tu buat marketing, duduk dalam kumpulan marketing. Kalau pekerja tu buat accounting, duduk bahagian account. Tu maksudnya unit-unit tertentu. So, selain daripada perkataan kumpulan, kita boleh jumpa orang akan sebut jabatan. Jabatan-jabatan. So, contohnya jabatan pemasaran, kewangan, pentadbiran. Itu maksudnya dengan mewujudkan unit-unit tertentu. Proses yang keempat pula ialah dengan mewujudkan mekanisme penyelarasan. So, setiap jabatan atau kumpulan akan membuat kerja yang berbeza-beza. So, kerja yang berbeza-beza itu memang normally memang akan wujudnya pertelingkahan atau kekeliruan antara pekerja-pekerja setiap jabatan. So, macam awak sendiri dalam kelas, hari-hari awak jumpa kan, memang akan ada bergaduh, terasa hati, akan ada pertelingkahan itu ini kan. Itu normal kehidupan kita dalam dalam kehidupan seharian kita ni. So macam mana nak atasi masalah tersebut? So bos ni lah organisasi ni lah ataupun pengurus ni lah yang perlu atasi masalah ini dengan mewujudkan satu mekanisme penyelarasan seperti peraturan, prosedur, polisi. Ini contoh-contoh mekanisme penyelarasan yang boleh dibuat. So setiap pekerja perlu patuhi apa penyelarasan yang telah organisasi tentukan ni. Itu maksudnya mekanisme penyelarasan. Dan yang terakhir pula adalah dengan mengawasi keberkesanan dan penyuasan organisasi. So, awak kena faham organisasi dekat dalam Malaysia ni memang akan sentiasa berubah-ubah. Contoh yang saya bagi ke awak dalam KV kita sendiri ini. Macam awak pelajar, awak ada persatuan Majlis Perwakilan Pelajar. MPP inilah yang dipanggilkan organisasi. So setiap SEM memang awak akan tengok MPP sentiasa berubah-ubah. Sebab apa? Sebab SEM baru kena ada orang baru lah yang kondakkan awak kan. Itu maksudnya organisasi berubah. So bila MPP baru, cara kerja dia pun perlu baru. So ketua pelajar itulah iaitu kalau kat sekian awak tu pengurus, ini saya bagi contoh dah. Ketua pelajar awak itulah yang akan mengawasi keberkesanan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang berlaku. Dialah orang yang penting dalam awasi keberkesanan tu. Dialah yang kena fikir macam mana langkah untuk buat ini, buat itu, apa semua. Dialah yang kena bantu organisasi untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Itu maksudnya mengawasi keberkesanan dan penyesuaian organisasi. Okey. Tu untuk 5 proses dalam pengurusan pengorganisasian. Kita masuk pula kepada satu topik, apa itu yang dimaksudkan dengan catak struktur organisasi. Erti kata mudah iaitu catak organisasi. Struktur organisasi, catak organisasi adalah benda yang sama. So, struktur organisasi ini adalah akan menentukan bagaimana tugas-tugas formal dibahagikan, sumber-sumber digunakan secara optimal dan jabatan-jabatan diorganisasikan. Melalui catat organisasi lah kita boleh tengok tugas-tugas dibahagikan ke mana, siapa yang buat tugas ni. Itu maksudnya catat organisasi. Biasanya catat organisasi ni kita ditunjukkan dalam secara ilustrasi. Ilustrasi ni maknanya dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, dalam bentuk kotak, dalam bentuk huruf. Itu maksudnya secara ilustrasi. So, macam awak tengok dekat slide awak ni, saya ada letak gambar. Inilah dipanggilnya catat organisasi. Dibuat secara letak dengan gambar semua. So, melalui catat organisasi ni lah yang awak boleh tengok kedudukan suatu individu tu di mana. Sesuatu individu dia di mana, apa dia punya tugas, apa dia punya jawatan, apa dia punya, apa ni panggil?
hubungan antara contoh antara ketua satu dan ketua ni hubungan dia apa yang bawah-bawah ni itu maksudnya carta organisasi. Kita tengok pula kepada ah, pembahagian kerja. So dalam carta organisasi itu akan berlakunya pembahagian kerja antara setiap jabatan. So pembahagian kerja ni akan mengikut kemahiran, kelayakan dan kemampuan individu. Dia akan bahagi pekerja dari ikut kemahiran dia, kelayakannya, kemampuan individu tersebut kita ke mana. So dalam asas pembahagian kerja, kita kena pastikan setiap suatu kerja ini dibahagikan kepada tugas-tugas kerja yang berulang. Yang kedua, kita kena pastikan seorang pengurus itu diselia dan mengarahkan pekerja tersebut. Contoh yang boleh tengok saya bagi di sini adalah di sebuah klinik swasta. Boleh tengok ada pekerja A, pekerja B. So pekerja A ni ditugaskan untuk merekod dan panggil nama pekerja. Pekerja B ni pula diberi tugas untuk memberi ubat dan terima bayaran pesakit. So dua orang pekerja ini akan diselia oleh seorang doktor. Itu maksudnya ditugaskan seorang pengurus untuk menyelia dan mengarahkan pekerja tersebut. Dan bila ada pembahagian kerja, macam contoh kerja A, kerja B ni dan dah dibahagikan kerja buat apa. So seorang itu akan jadi lebih cekap dan hasil kerja dia akan sangat berkesan. So pekerja A tak payah pening-pening kepala untuk buat kerja B dan pekerja B pula tak payah pening-pening kepala buat kerja A. Buat je kerja yang bos suruh. Tak payah pening-pening kepala. Orang bagi buat tu je. Tak payah nak mengada bertunjuk pandai untuk buat kerja orang lain. Okey, tu maksudnya pembahagian kerja. So, untuk kelebihan pembahagian kerja, kita boleh tengok kelebihan dan kelemahan dia. So, untuk kelebihan dia, awak boleh tengok ada 5 saya tulis ni. Awak boleh baca sendirilah. Pekerja lebih mahir cekap, kerja cepat siap, menjimatkan masa, ringan beban kerja, jimat kos latihan semua. Kelemahan ni pun sama sini. Dia kata kurang kreativiti. Sebab apa? Sebab pekerja tu tak dapat buat kerja yang baru sebab asyik buat kerja yang sama. Bila dia buat kerja sama, mula dia cakap bosan. Timbullah sifat malas, itu semua malas nak pergi kerja semua. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak tunjuk bakat yang baru. Dia kan banyak bakat. So, dia jadi cepat bosan lah. Sebab dah asyik buat kerja sama je orang kata kan. So, bila dia cepat bosan, jemu, tak puas hati, inilah mulalah dia buat apa? Buat kecohan dekat tempat kerja dia tu. Selalu cari pasal dengan orang apa semua ni semua kan. So untuk atasi masalah ini, dia ada cara dia sendiri yang pihak pengurusan boleh buat. Kita kena tahu pekerja jenis ni yang jenis yang cepat bosan, jemu, tak puas hati ni dia memang jenis seorang apa ni? Seorang insan yang Allah ciptakan dia yang suka pekerjaan yang berubah-ubah. Sebab apa? Sebab dia nak buat kerja lain selalu. Sebab dia ni memang Allah anugerahkan dia macam-macam idea yang dia nak buat. Sebab kreativiti dia sangat tinggi. So, macam saya kata tadi, orang yang jenis ini ada cara dia pihak pengurusan boleh buat untuk atasi masalah dia orang, untuk mengatasi masalah yang diorang hadapi ni dengan cara mereka bentuk kerja. Ada 5 jenis mereka bentuk kerja. Yang pertama, ruang lingkup kerja, kedalaman kerja, kawasan kerja, pengadaan kerja dan pusat kerja. So saya akan terang secara ringkas je setiap 5 reka bentuk kerja ini. Kita pergi yang pertama iaitu ruang lingkup kerja. So ruang lingkup kerja ni saya bagi terus contoh je lah kan. Yang maksud yang awak boleh tengok depan ni awak boleh baca sendiri. So, ruang lingkup kerja ni senang dia. Saya bagi contoh, awak kat sebuah restoran makanan. Ada dua orang pekerja A, pekerja B. So, pekerja A ni, kerja dia adalah ambil order customer je. Tapi kerja dia ni dia kena buat berulang-ulang kali setiap masa. Itu kita panggil ruang lingkup kerja yang sempit. Pekerja ni B pula, kerja dia ada 2 kerja. Dia ambil terima bayaran customer dengan hantar makanan customer. So dia ada buat 2 kerja tapi dia tak buat kerja tu berulang-ulang kali. So itu membawa maksud ruang lingkup kerja
besar, luas-luas. Itu maksudnya ruang lingkup luas. Kita pergi reka bentuk yang kedua pula iaitu kedalaman kerja. Kedalaman kerja pula ialah dia lebih menekankan sejauh mana pekerja dapat menguasai kerja-kerja mereka. Maksudnya sebuah organisasi tu nak tengok seorang pekerja itu kuasai kerja-kerja mereka pada tahap mana walaupun ada ditetapkan peraturan-peraturan yang ketat dan diawasi setiap pergerakan kerjanya. Contoh saya bagi, kedai bakery. Kedai tu dah ditetapkan peraturan. Peraturan pertama, pekerja tak boleh merokok masa bekerja. Peraturan kedua, kena datang awal 15 minit sebelum kedai buka. Dan peraturan ketiga, kena tak boleh sembang dengan customer bila ambil order. So, kedai ni ada 2 orang pekerja juga. Pekerja A baru bekerja dan ditugaskan untuk ambil order je dulu. Pekerja B ni dah lama bekerja dan ditugaskan untuk buat roti apa semua. Dah lama bekerja dengan bos ni. So, disebabkan pekerja A ini yang baru bekerja, so bos akan sentiasa awasi pergerakan dia di dalam kedai tu. Sebab dia baru bekerja, so bos tak tahu lagi tahap kemahiran dia di tahap mana. So, dia nak tengok budak ni bila dia bagi task macam ni dapat kuasai tak dengan task yang dia bagi ni. So, bos akan sentiasa mengawasi pergerakan mereka. Kes pekerja A ni kita panggil dia kelaman kerja dia masih cetek lagi sebab dia baru bekerja dan dia tak mahir lagi untuk buat kerja tu. So, bos akan sentiasa pantau dia. Lain pula pekerja B. Pekerja B ni sebab dia dah lama bekerja, dia dah mahir pun untuk buat kerja tu. So, bos tak payah pantau dah dia. Payah awasi dia. So, yang ni kita panggil dia kedalaman kerja dia dah tinggi sebab dia dah mahir dan cekap. Itu untuk reka bentuk yang kedua. Kita pergi reka bentuk yang ketiga pula iaitu perluasan kerja. Perluasan kerja kalau awak tengok daripada kata dasar pun kita dah tahu perluasan. Maknanya luas. Kita luaskan lagi kerja kita dengan erti contohnya macam luaskan lagi kerja dengan kita tambahkan skop kerja kepada pekerja ataupun syarikat tu tambahkan bilangan pekerja. Itu maksudnya luaskan kerja. Contoh sebelum ni, contoh saya bagi contoh tadi kedai bakery tadi. Pekerja A tadi kan dia ambil order je. So bos nak luaskan lagi pekerjaan dia. Bos tambahkan pula bila bos tengok dia dah mahir buat ambil order, bos bagi kerja yang baru ambil menerima bayaran daripada customer. So maksudnya tambah skop kerja. So bila dah ada perluasan kerja ni secara automatik je pekerja tu akan dapat tingkatkan kemahiran dia. Yang kedua, semestinya dapat tingkatkan motivasi pada pekerja tu untuk bekerja bersungguh-sungguh. Yang terakhir adalah pekerja tu dapat rasa happy dah untuk buat kerja sebab dia tak rasa terkongkong lagi, tak rasa terbatas lagi apa semua. Sebab dia dah boleh kembangkan bakat lagi kan, dia dah boleh buat banyak kerja. So, boleh dah dia tunjuk kat bos yang dia bukan boleh ambil order je, dia boleh buat kerja-kerja lain juga. Itu maksudnya perluasan kerja. Dan yang terakhir pula kita tengok yang kedua terakhir kita boleh tengok reka bentuk yang keempat pula ialah pengayaan kerja. Maksud pengayaan kerja ni pula ialah bos bagi peluang kepada pekerja untuk menggayakan kerja dia yang tersendiri. Bos bebaskan dia untuk buat apa dekat office tu asalkan kerja dia siap. Dia kata ni beri pekerja itu peluang dalam membuat keputusan dan memperbaiki kesiapan dia. Tapi kalau pekerja tu buat silap, dia yang bos tak akan masuk campur lah. Dia lah yang kena atasi sendiri. Tu maksudnya pengayaan kerja. So, bila bos bagi kebebasan untuk membuat gaya kerja sendiri, so ada faktor-faktor yang penting yang perlu ditekankan iaitu yang pertama kena sediakan kerja yang pelbagai, yang kedua kena beri autonomi dan tanggungjawab kepada pekerja untuk jalankan tugas mereka sehingga selesai.